Assalamualaikum, salam bahagia. Kita bertemu bersama menerusi Wadah PVRTM. Apakah dia Wadah PVRTM? Baik, 30 September merupakan International Podcast Day ataupun Hari Podcasting Sedunia. Podcasting atau siaran audiovisual melalui internet jalur lebar kini boleh dianggap sebagai gaya hidup masyarakat hari ini. Setiap hari kita boleh mengikuti ataupun menonton beraneka topik dan tema yang dibincangkan menerusi podcasting seperti ehwal politik, perhubungan antarabangsa, fashion, sukan, gosip selebriti, panduan hidup dan sebagainya. Kita juga sudah terdedah dengan kepesatan rangkuman penyiaran menerusi platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan X. Justru PVRTM turut terpanggil bergerak mengikut arus masa dengan mewujudkan podcasting Wadah PVRTM yang diharap dapat memenuhi citarasa masyarakat antaranya pesara dan warga emas serta mereka yang sangat cenderung dengan dunia penyiaran terutama RTM. Tahun 2025 tahun depan genap 29 tahun penubuhan Persatuan Veteran RTM atau PVRTM. Jadi tiba masanya Wadah PVRTM mula menghiasi platform Facebook, YouTube dan TikTok menerusi slogan nostalgia, mesra dan prihatin ada-ada aja. Kami akan cuba membawa bahan bual berkaitan dunia pesara, selebriti dulu dan kini, destinasi pelancongan, kesihatan fizikal dan mental dan banyak lagi lah perkara yang informatif dan relevan untuk dikongsi bersama. Minggu ini kita berpeluang bersama-sama mendekati Datuk Johari Saleh dan Datuk Hapsah Hassan. Banyak lagi yang perlu kita selongkar daripada sejarah kehidupan mereka, bagaimana mereka menceburi bidang penyiaran, mereka bermula, bagaimana mereka menyuburkan bakat yang ada dari selatan negara, selatan tanah air, membawa ke Kuala Lumpur dan mencipta nama. Boleh kita teruskan menerusi PVRTM dengan tetamu kita pada minggu ini, Datuk Johari Saleh dan Datuk Hapsah Hassan. Memperkenalkan insan yang pertama ini yang saya kata tadi lah kan, mencipta nama di samping mencipta nama sendiri, beliau juga berjaya mencipta nama, mengharumkan nama orkestra RTM bukan sahaja di rantau tetapi di peringkat antarabangsa. Lahir di Singapura, lahir di Melaka sebenarnya, tapi membesar di Singapura, dapat didikan di Singapura dan mendapat didikan muzik juga di Singapura di bawah seorang guru yang hebat. Tapi kabarnya lah peringkat awal curi-curi main muzik ketika ayahnya tak ada di rumah. Jadi kita nak selongkar sikit lah kisah ni, bagaimana keadaan mencuri-curi main itu akhirnya beliau menjadi seorang yang dihormati di bidang muzik. Datuk Johari Saleh. Datuk. Ya, terima kasih kerana sudi jemput saya datang ke sini. Yalah, semua orang kata anak-anak muda semasa mula-mula nak berjinak dengan seni muzik tu begitulah, kita curi-curi. Curi-curi ya. Jadi memang betul kata Razmi tadi, masa tu masih kecil-kecil dulu, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun macam tu, nakal. Pasal arwah bapa saya dulu, masa muda-muda dulu, dia seorang pemuzik. Dia boleh main violin, dia boleh main keyboard, dia boleh main gitar, dia boleh main trumpet, boleh katakan quite all-rounder lah. Dan tu dia juga merupakan satu pemimpin orkes keroncong di Singapura dulu. Nama dia Orkes Jaya Setia. Amboi, Jaya Setia Jaya Setia. Dah lah, Jaya Setia lagi, Masya Allah. Tu dia main violin dalam keroncong, orkes keroncong tu. Jadi pada siang hari dia buat bisnes dia. Dia ada satu kedai di sebelah depan tu, dia menjalankan perniagaan, menjual radio, menjual peti ais, menjual lampu, macam-macam lah, jenis macam-macam jenis radio.
Macam-macam lah. Dah tu dia repair radio, dia betulkan radio Ini kan. tahun 40-an Tahun 40-an. Tahun sebelum pada itulah tahun 35 dia dah mula buka kedai tu. Jadi jadi depan kedai tu kita arwah bapak saya gunakan sebagai dia punya workshop, dia punya orang kata ruang pameran, tempat dia bekerja, dan sebelah belakang tu kita duduklah satu family. Walaupun kita ada satu rumah di sebelah kampung tu dekat Jalan Yunos tu, tapi kita lebih senang duduk kat rumah kedai tu sebab dekat dengan kedai-kedai, dekat dengan main road apa tu semua kan. Itu yang buat kita senang tu. Tapi rumah tu jalan apa tu dia hampir sangat dengan lorong 28 tu. Masa Jepun serang di Melaya dulu, di Singapura, lorong 28 tu yang dekat sangat dengan rumah kedai kita orang duduk tu, lorong tu, sepanjang lorong tu ada rumah-rumah terrace double story, both side double story. Semua tu dijadikan headquarters untuk pegawai tentera Jepun. Nippon. Nippon. Jadi entrance nak masuk jalan 28 tu ada guard, sentry. Jadi backline di sekeliling kawasan rumah tu semua dipagarkan. Dipagar-pagar, bukan pagar dibuat pagar besi, tidak, dibuat daripada kayu dan tutup dengan atap. Dia pegang macam tu. Penghadang lah lebih kurang. Dia hadang supaya tanda-tanda yang tempat larangan kita tak boleh masuk. Ya. Tapi bahayanya pasal apa? Dekat kawasan tu yang ada atap-atap tu, dia ada guard Jepun ni. Dah tu guard dia punya senapang tu ada bayonet. Jadi kalau dia dengar seksok kat belakang pak atap tu, dia pakai cucuk aje. Dia tak kira, jadi bahaya. Jadi maknanya kita tak bolehlah bersia-sia dekat belakang atap tu. Silap time kita kena cucuk dengan bayonet tu. Yalah, itu keselamatan untuk dia orang. Ya. Tapi bahaya untuk kita orang. Jadi kita memang macam itulah, itu yang bahaya. Jadi semasa time Jepun dulu, saya dilahirkan tahun 40. Masa tu saya berumur 1 tahun, 2 tahun sampai tahun 45 bila Jepun surrender kan. Tu saya dah 5 tahun kat situ lah. Ya. Jadi semasa dalam tawanan Jepun tu, itu satu peristiwa, satu orang kata experience yang ada takut. Ya. Takut pasal apa? Dia di kawasan pekan tu, bila perang tu ke kapal terbang tu, tembak atas, tembak apa, dia jatuh. Jatuh. Jadi kawasan keliling tu, sekolah semua banyak kena bom lah itu. Tapi alhamdulillah kawasan tempat kita duduk tu selamat lah kan. Jadi selepas perang tahun 45 kita mula develop, sekolah tak ada lagi. Semua tutup, belum buka. Cuma tahun 53 barulah buka sekolah. Sebelum pada tu tak ada sekolah, semua tutup. Dah tu tahun 53 saya mula belajar muzik. Pasal Jepun dah tak ada lah. So arwah bapak saya mulakan dia punya perniagaan apa semua. Siang hari dia tak ada. Kadang-kadang dia duduk kat kedai dia buat kerja dia boleh repair radio, dia boleh apa tu semua. Tapi masa siang hari dia selalu buat marketing dengan kereta dia. Dia pergi mesyuarat lah, jual itulah, macam-macam lah kan. Kadang-kadang orang beli radio, dia komplain rosak lah, nak pergi tengok kan. Customer service lah, kena layan. Jadi masa dia tak ada tu, alat-alat muzik dia tu yang ada dekat rumah tu, violin dia ada, dia punya gitar dia punya trumpet dia punya keyboard. Dah tu dia ada satu lagi Hawaiian gitar dia. Hawaiian Hawaiian gitar tu dia nak main dia kena pangku. Betul. Dia main pangku, dah tu kita punya jari ni kena pasang kuku dia. Ada kuku dia plastik tu. Betul. Pasang kuku kan, kita garuk macam tu kan. Dah tu kat sini dia ada macam metal bar tu, bulat ni letak kat sini, jatuh kita pelik lah. Seronok juga. Itu Hawaiian gitar tu, selain daripada
muzik daripada Hawaii, orang muzik cowboy pun pakai itu juga. Betul. Western western music kan. Jadi bila dia tak ada, kacau lah tu alat-alat tu. Gitar dia baik, violin dia baik, dah tu Trompet. ya. Trompet. Dah tu bila tengah kacau gitar dia, kita dengar dia punya kereta balik kan, letaklah balik seperti mana yang dia letak tu. Pasal dia garang sikit, dia tak suka, rasa saya lah, dia tak suka yang kita ni sentuh-sentuh personal alat dia kan. Jadi kita letak seperti mana yang dia letak, kita letak balik. Seolah-olah tak ada siapa mengusik. Jadi kalau dia balik pun dia tengok macam tu, dia happy, kita pun happy kan. Sedangkan dah dia apa tu dah. Bukan sekadar sebulan 2 bulan, bertahun dah kita pegang-pegang macam tu. Memang tak perasan langsung. Ya, memang dia tak perasan, dia sibuk kan. Dia tak tahulah anak-anak dia ni minat dengan muzik. Dia punya trompet pun I sapu juga. Tiup. Satu hari bila dia balik, kereta dia tak dengar, kita dah tiup kuat kan. Tiba bila dia sampai kan, tepuk kepala kita kat belakang, Allah, baru tersedar. Menggeletar lutut semua. Takut dia marah. Pasal kita tahu dia pun panas baran sikit lah. Tapi Alhamdulillah dia tak marah. Dia kata, Johari kau dah boleh main trompet ni? Tak ada saja Pak, saya panggil Pak dah, Bapak. Tak ada Pak, main-main saja Pak. Okey, kalau tak macam tu, nanti besok atau lusa Bapak ajak kau pergi belajar dengan kawan karib Bapak. Yang ni kau belajar muzik betul-betul. Tapi memang dia pegang pada janji dia. Lepas satu hari tu, dia bawa pergi jumpa Pak Sakban ni. Pak Sakban ya? Pak Sakban Saliman nama dia, orang Jawa kan. Dah tu jumpa dia. Pak Sakban ni nampaknya raut muka dia macam baik ya. Tak adalah nampak garang ke apa kan. Dia baik, cakap pun lembut. Orang Jawa kan. Keturunan Jawa lembut apa tu semua. Dah tu dia berjanji pada arwah bapak saya, jangan khawatir Bang Saleh, saya akan tolong bimbing Johari ni sampai dia bagus. Tapi dalam hati saya ni bukan saya nak pergi belajar, saya main-main trompet suka-suka aje. Tapi bapak saya dah bawa tu, jadi terpaksa lah kita belajar. Bermakna peringkat itu Datuk tak ada rasa aku nak jadi pemuzik, tidak ya? Mula-mula tu tak ada lah. Mula-mula tu macam seolah-olah saya ni dah kena tangkap macam terpaksa lah ikut kemahuan dia. Tapi dah bila dah mula belajar dengan karakter Pak Sakban ni, dengan hati yang baik, cara dia mengajar, cara penyampaian dia baik, dia apa tu semua. Jadi kita pun lama-lama kita minat. Jatuh cinta kepada muzik. Jadi macam tu. Sebab ada cikgu-cikgu yang garang. Ya, orang yang ada minat pun bila belajar dengan dia terlampau garang, minat tu pun padam. Pasal takut nak jumpa dia. Ada juga begitu. Tapi oleh kerana orang tua ni, dia punya cara pengajaran dia, cara penyampaian dia, cara pendekatan dia berlainan. Jadi kita ni yang dulu mula kurang minat, lama-lama jadi minat. Kan? Bukan ada-ada saja. Bukan. Betul ni. Ya? Jadi itulah cerita dia. Bermakna timbul minat setelah menjadi anak murid pada Pak Sakban. Ya. Pak Sakban pun dengan dedikasinya mendidiklah Johari Saleh ketika itu seperti berjanjinya dengan Pak Salehnya. Ya, betul. Kisah begitu awal-awal dulu Datuk. Awal-awal lah macam tu. Jadi kita dah selongkar sikit kisah Datuk Johari Saleh ketika berada di Singapura, perang dan sebagainya, curi-curi main instrumen, akhirnya belajar muzik secara serius. Kita nak tengok pula seorang lagi tetamu saya ketika ini, wanita, juga lahirnya di Johor tapi membesar di Singapura. Pada ketika ini kita asyik bercerita tentang orang yang lahir di selatan tanah air dan mereka mencipta nama, akhirnya membawa mereka ke Kuala Lumpur. Datuk Hapsah Hassan. Ya, terima kasih jemput kita. Saya menyertai RTM tahun 81. Masa itu Datuk dah pun berada di RTM di bahagian persembahan, jadi penerbit di bahagian drama, akhirnya jadi penyunting skrip TV dan meninggalkan RTM. Cuma saya tak sempat nak bersama-sama sebumbung dengan Datuk. Mana tahu masa itu kan nak belajar-belajar cara-cara menyunting skrip ke, menulis skrip ke, tak sempat.
Tapi akhirnya saya berjumpa dengan Datuk ketika selepas saya beberapa tahun berada di RTM, dan Datuk pun dah berjaya di luar ketika itu. Datuk bermula juga di Singapura. Ya. Minat di bidang penyiaran. Ya. Silakan Datuk. Saya mak saya orang Singapura. Ah. Mak saya asalnya orang Riau. Oh, Orang Riau. Kiranya ketika itu pendatang haram lah agaknya. Oh, ya. Ada aja. Itu Mana ada boleh. dia. Jadi ayah saya orang Melaka Johor campur. Separuh Melaka, separuh Johor. Tapi ayah saya Marine Police. Masa tu polis bawa Melaya. Marine Police di Singapura. Di Woodland. Tak, di Clifford Pier. Oh, Clifford Pier. Clifford Pier. Clifford Pier dekat Singapore River, dekat Yeah. Victoria Theatre. Dia polis. Yang Woodland tu Navy. Oh ya, Navy. betul. Navy. My father police. So itulah. So jadi saya jadi di mana saya berada sekarang ni, saya kena bagi kredit pada mak dan ayah saya lah. Bapa saya dia bukan orang seni, tapi dia sangat aktif dalam berbagai bidang. Sebab dia ketua barak. Kita duduk di Cantonment Road, Cantonment Road. Bapa saya ni masa tu dia sub inspector. So dia macam ketua barak polis lah, macam Tok Penghulu lah situ kan. Jadi semua aktiviti kebudayaan, kesenian tu dia kena jadi kepalanya. Kan. Jadi masa tu dia dulu di Radio Singapura dia ada satu program tajuknya Sekawan Satria. Sekawan Satria. Sekawan Satria ni satu program setengah jam untuk pasukan beruniform Singapura. Tentera ke, bomber ke, polis apa-apalah. Jadi termasuk Marine ni lah. Jadi bapa saya bawa pasukan dia tu buat rakaman drama. Rakaman drama. Jadi saya ikut selalulah. Saya lebih rapat dengan bapa daripada mak. Ikut. Lepas tu di Cantonment Road bapa saya pula ketua pancaragam Seri Temasek Hiburan Parti. Dia boleh bermain. Dia tidak, dia ketua saja sebab dia ketua barak. Jadi semua dia kena jadi pengurus chair lah, kata orang non-player boss lah. Tak mustahil Datuk Dia tak pandai main tapi jadi ketua. Boleh Jadi sebab dia nak tu sebab ahli-ahli persatuan tu orang Marine, orang nak organize. bawah dia organizer lah. Pasal dia bos kan. Dia jadi bos. Walaupun dia Koman dia tu ada Koman kat dia. Jadi Mak Sri Temasek Hiburan Parti tu antara penyanyi masa tu bang Asia Rosia Cik. Oh, Rosia Cik kenal. Rosia Cik masa Rafiq Abang kecil, kecil. So saya ikut juga. Ikut juga. Jadi bapa saya juga bawa ustaz-ustaz sebab Marine Police dia pergi setiap pulau di Singapura. Bawa ustaz ceramah, saya ikut juga. Ikut sajalah. Jadi ke mana dia pergi, saya pergi. Anak sulung kot. Tak, saya nak masa tu saya kira yang masa tu belum ada adik lah, saya nombor 2 lah. Masa tu. Jadi itulah kemudian waktu nak jadi saya dah terdedah pada all kegiatan seni ni sejak lahir lah. Sejak kecil lah. Sejak saya ingat sekolah rendah lagi. Jadi saya suka muzik, saya suka, tapi ketika itu yang paling banyak lagu-lagu dari Indonesia. Ya, betul. SFND lah dulu Kak. Sam Simon, SFND. Iyalah masa SFND. Bank Selamat. Masa itulah. Jadi saya pun sukalah lagu-lagu. Dan bila dia buat rakaman drama, lepas berlakon kan dia orang buat skrip. Saya pun buat skrip buat balik. Jadi saya tengok macam mana orang buat skrip kan. Ambil Dan skrip bawa balik rumah. kan, tapi ketika itu saya rasa saya mencuri ke sebab dia orang lepaskan dia tinggalkan skrip. Tinggalkan skrip Saya kan. pelan-pelan ambil buat balik. Padahal dibuang macam baju pelan-pelan belajar. Pelan-pelan. Main Curi-curi belajar. Saya curi-curi skrip yang terbiar di studio. Di studio Singapura lah. Radio Singapura. Itulah. Jadi and then waktu yang sama waktu nak penubuhan Malaysia, setiap barak polis kena ada persembahan. Ada persembahan kebudayaan lah. Tapi dia nak persembahan dibuat oleh anak-anak. Bukan orang dewasa. Jadi ada satu masa tu kat Singapura, sebab apa di Singapura semua ketika itu aktiviti kesenian semua kat situ. Drama pentas, teater, filem, muzik, semua di situ. Situ hub dia Surat khabar semua di sana. Masa tu Radio pun bermula di sana. Radio dah tu macam pertandingan baca Quran mula dekat Di sana. Singapura. Jadi itu sebab kami ni alhamdulillah terdedah pada keadaan itu sejak kecil. Jadi saya kerana bapak saya tu ketua, jadi kita kena buat kumpulan nak buat pementasan.
Jadi salah seorang yang duduk di situ namanya Cikgu Hawa. Cikgu Hawa ni dia aktif kumpulan 4 PM bang. Apa 4 PM 4 tu? PM tu Persatuan Pemuda Pemudi Melayu Singapura. Oh, 4 PM. Persatuan 4 PM. Dia 4 PM Sriwana. Ya, masa tu Sriwana. popular. Oh. Jadi Kak Hawa Muhammad ni dia memang dramatis terkenal lah masa tu di bawah Kalam Hamidi. Kalam Kalam Hamidi, Hamidi. nama besar. Ya, betul. Ya. Jadi Kak Hawa ni mengumpulkan kita lah sebab dia ditugaskan kumpul kita. Jadi dia kata, "Cuba buat skrip." Saya masuk dah jawab apa? Saya kata, "Saya tak tahu buat skrip." "Tak apa, Kak Hawa ajar." Dia katakan. Habis saya memang tak tahu buat skrip. Tapi masa tu saya dah menulis sajak, tapi standard budak-budak lah kan. Jadi dia kata, "Okey, nanti Kak Hawa cerita, cuba buat skrip berdasarkan apa yang Kak Hawa cerita." Jadi dia ceritanya cerita Damak. Ya. Cerita Damak Damak ni cerita mulut ke mulut lah zaman dulu. Jadi dia cerita je, saya pun tak faham tapi dia ajar, dia kata cuba buat. So atas bimbingan dia berjayalah saya buat skrip, tapi standard kanak-kanak lah. Masa tu tulis tangan lah ya? Tulis tangan lah. Jawi ke? Tak ada masa Rumi, tu tulis Rumi. Ha. Lepas tu dipentaskan lah. Dah buat kita pentaskan. Kita berlakon, dia mengarah lah, Kak Wu mengarah, kita berlakon. Jadi lepas menulis skrip drama tu, jadi hati saya rasa saya dah ada contoh skrip drama radio, saya dah ada contoh skrip teater, kenapa saya tak cuba? Saya kata kan, itulah kebetulan yang mendorong saya lah. Kan, jadi bila penubuhan Malaysia, ayah saya pun dah bersara balik ke Melaka. Kebetulan kita sama-sama Melaka. Melaka tu di mana? Umbai. Saya pun Umbai juga. Kebetulan kan. Dah tua baru tahu. Kawan sekampung. Bertahun-tahun kerja dengan dia. Bertahun-tahun tak tahu. Sudah lama. Je, Masya Allah. So bila saya balik ke Mumbai, jadi saya di Singapura tu aktif, sangat aktif. Teman-teman sebaya saya sangat aktif. Jadi bila balik kampung tu, ya Allah, rasa macam tiap-tiap petang menangis. Kan? Singapura dulu orang apa kata orang Nagori picit topi tongah menyalur kan. Merindui suasana di Singapura. Terang menderang, aktiviti. Kita balik kampung, Mumbai, api tak ada. Masa tu berbeza. tak ada, jalan pun merah lagi. Aduh, ya Allah. Masa tu kira saya 12 tahun lah. Kan 12 tahun. Kena pakai lampu yang pam. Lampu pam, air perigi. Beza betul kehidupan ketika itu kan. Saya senja menangis saya. Kan, menangis. Habis toilet dekat luar rumah. Kita duduk barak polis kan selesa. Itulah. Jadi saya pergi sekolah di Melaka. Jadi saya pergi pukul 6 pagi, saya balik pukul 6 petang. Tiap-tiap hari sebab nak mengisi masa. Jadi saya macam bapak saya lah. Bila kat sekolah saya aktif persatuan bahasa, macam-macam persatuan semua saya involve. Just to keep occupied dekat sekolah. Ya, sebab kampung tak ada kawan kan. Dan saya boleh katakan saya anak gadis pertama lah yang sekolah Inggeris dari kampung saya. Sekolah Inggeris tu? Dan saya pakai skirt masa tu. Di Bandar Melaka ke di mana? Di Melaka. Sekolah di Melaka, di Duran Daun. Duran Daun. Melaka Girls High School. Jauh tu? Umbai ke Duran Daun? Jauh tu, sebab pukul 6 pagi dah keluar. Jauh tu. Jauh. Jadi dari kampung, dari rumah tu nak ke Pekan untuk tunggu bas tu kena naik basikal. Tanah merah. Ya Allah, saya rasa beza betul hidup. Kan? So hari-hari saya di sekolah. Di sekolah saya aktif lah. So bila ada pementasan sekolah, pertandingan menyanyi, apa semua Hafsah Hassan akan saya involve. diberikan peranan. Jadi saya involve. Tapi masa itu saya pun dah mula menulis skrip drama. Hantar ke Radio Singapura. Form 1, Form 2, of course lah kena tolak kan. Dan saya selalu menulis kat dalam surat pembaca, surat khabar di Berita Harian. Adalah. Komplain lah kenapa drama saya ditolak tanpa diberi alasan. Kenapa? Sampai bila nak nak menggalakkan penulis macam-macam lah. Tapi tak ada siapa layan lah. Budak-budak kan. Dibakul sampahkan Dibakul sampahkan je lah. Betul. Jadi ada lah. Ada je lah. Jadi tapi saya alhamdulillah waktu saya darjah 6, dulu kita ada entrance examination. Daripada darjah 6 nak masuk ke tingkatan 1, kita kena ambil exam. Exam besar lah masa tu. Jadi bila saya berjaya, arwah mak saya belikan saya transistor radio. Yang pertama, transistor radio masa tu hebat lah ya bang. Iyalah, kan. Jadi saya ke dapur, ke depan, ke belakang, senantiasa bawa transistor radio tu. Nak masak, gantung
paku dekat dapur. Senantiasa dengan radio. Kan? Masa tu belum ada TV. Ya. Jadi saya menulis skrip and then confrontation. Bila konfrontasi Indonesia, saya buat skrip. Tajuknya Hati Si Cacat. Tentang konfrontasi lah Indonesia-Malaysia. Saya pun hantar ke radio Singapura. Dulu semua berpusat di Singapura ya? Radio Melayu ada juga, tapi sebab saya biasa kat sana kan. Jadi saya hantar ke jadi itu drama pertama saya lah. Hati Si Cacat. Hati Si Cacat tentang tentera kita yang cedera dalam konfrontasi. Tulisan tangan. Masa itu saya dah ada typewriter. Amboi. Dapat typewriter dah Ada ya? typewriter. Itulah saya alhamdulillah syukur pada Allah lah. Mak saya belikan saya typewriter. Bapa sebab dia tahu saya bosan duduk kat kampung. Kan? Jadi saya mengisi masa. So pertama sekali skrip saya tu waktu tingkatan 3 lah. Hati Si Cacat. Di masa tu penulis-penulis terkenal di Singapura, Osman Haji Zainuddin, Jahlilawati, Kenal saya. Kenal tu semua sebayang kita. Jaraknya masa hantar tu disiarkan ingat lagi tak berapa lama? Bulan ke atau minggu? Dia sebenarnya skrip ni kalau dia orang nak sekejap aja. Bila jawab tak lama tak jatuh mana tak nak lah. Bermakna tahunnya ketika mendengar. Ya. Bukannya dia beritahu awal surat ke? Tak, dia beritahu. Skrip Dia beritahu. dia pilih. Yes, dia beritahu. Dia hantar surat. Masa tu bayaran saya RM45. Ya boleh tu. Besar tu masa tu Jadi itu mendorong saya untuk asyik buat skrip. Drama lah. Buat skrip drama radio. Jadi bila masa tu bila kat sekolah drama pentas saya buat. Memang aktif lah, memang tak bosan lagi lah hidup saya. Kan? Duit pun dah mula masuk. Aduh. Kan? Jadi masa tu boleh lah. Kawan pun ramai sebab asyik belanja. Kita ada duit sendiri. Itulah dia jadi lepas tu saya duduk asrama. Lagi saya aktif lagi kat asrama. Itulah saya punya bermula kat situ lah. Bermula kat situ. And then lepas form 5 kawan-kawan semua sibuk masuk marah lah, masuk apa, saya buat form 6. Buat form 6 tapi tak senang hati. Masih di Melaka. Di Melaka lagi. Kawan masa tu kawan Singapura MIA. Kawan Singapura dah call. Muhammad Ismail Abdullah. Semua dah call. Datanglah buat apa ni kan. Saya pun balik ke Singapura. After form 5. Sekarang keluarga tinggalkan form 6. Keluarga di Melaka. Di Melaka. Pergi ke Singapura. Berhijrah ke sana. Habis kakak saya ramai lagi saudara mara di sana. Saya tinggal kakak saya. Jadi di sana saya ulang-alik ke radio Singapura lah. Ulang-alik saya jangan menyebabkan saya pergi ke Singapura tu antara sebab Jahlilawati dia terkenal kerana bangsawannya. Betul. Drama bangsawan dia. Saya terkejut dapat surat dari dia. Kan? Sebab dapat surat dia suka drama saya. Padahal dia senior saya. Jadi Kak Jah hantar surat ni. Bukan main-main ni kan. Jadi saya pergilah Singapura tak boleh jadi ni. Tu saya pergi. Pergi jumpalah yang bawa saya pergi jumpa Kak Jah ni nama dia Hayati Yusof. Abang Jo kenal. Anak Pak Buyung Hadil. Sejarawan kita. Buyung Adil. Buyung Adil. Dia bawa saya jumpa Kak Jah. Jadi bila dah berdampingan dengan Kak Jah lagi saya aktif sangat. Lepas tu arwah Kak Zahra Zabah ialah ketua bahagian Melayu di Singapura. Jadi dia tengok saya aktif, so dia tawarkan pada saya buat drama besi bagi cadangan. Saya bagi cadangan, saya propose kat dia satu siri tajuknya Isadra. Irama, sajak dan drama. Isadra. So diterima. Jadi saya jadi permanent writer untuk that program. Hafsah Hassan penyumbang tetap. Penyumbang tetap. Berapa banyak? Banyaklah. Ingat yalah dulu dia setengah jam aja kan. Dalam setahun jugalah. Diwujudkan atas cadangan saya untuk program tu. Diterbitkan oleh Maimunah Hassan. Kebetulan. Nama setiap pun minggu. Setiap minggu. Jadi seronoklah saya. Lepas pada waktu yang sama saya dah berkenalan lah dengan DJ terkenal waktu itulah. MIA, Muhammad Ismail Abdullah, Yusaini Amir, Osman Abdullah, semua kan. Masa tu kawan-kawan arwahnya Salim Baci, Musa Al-Bakri, Osman Osman Zailani, Kak Fatimah Yasin, semua nama-nama tu lah. Jadi saya dah berkenalan dengan diorang. Masa tu pula arwahnya Mustafa Tut yang buat majalah Varia Pop pun baru-baru menulis juga. Jadi saya dengan kumpulan tu buatlah, saya tak ingat tapi majalah hiburan.
Letaknya di rumah UMNO di Steel Road, Gelang. Involve lah saya dalam penulisan Penulisan pula. untuk majalah pula. Majalah. Masa tu tak dapat bayaran bang. Tapi buat sebab suka punya pasal. Suka ya. Tak dapat bayaran sebab bayaran dari radio. Ya. And then radio dulu bayar cek tau. And then kita tak ada bank. Jadi Kita budak-budak tak ada bank. Jadi pergi makan dekat Jalan Sultan. tukar Tukar cek dengan restoran-restoran sederet Jalan Sultan. Kedai-kedai martabak Islamic restoran. Islamic Dulu restoran boleh kecil. ya. Boleh macam tu ya, betul. Tukar dia ambil lah lebih kan. Commission lah. Commission lah. Jadi situlah segalanya bermula. Jadi saya bersyukur kerana saya mempunyai mak dan ayah walaupun bukan orang seni tapi tanpa disedari mereka mendorong saya dengan membelikan radio, bagi typewriter, bawa pendedahan saya. Mak saya suka tengok wayang. Bapa saya tak suka tengok wayang, mak saya tengok wayang, tengok cerita Hindustan lah masa tu. Yalah. Hindustan lah, dekat Rice ke apa. Jadi itulah pendedahan saya tu sangat bagus. Kebetulan office bapa saya pula dekat Sungai Singapura. Pejabat Marine tu sebelahan dengan Victoria Theatre. Victoria Theatre tu umpama istana budaya kita lah. Waktu itu ya. Waktu itu. Jadi pementasan drama kat situ. Kat situ yang saya kenal arwah Ibrahim Baci. Kan? Dah tengok drama teater. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi saya kata Tuhan mencabang lah. Mencabang juga atur-aturkan hidup saya tu. Tapi bapa saya takut saya tak balik Malaysia. Jadi dulu dia orang boleh tolong mohon. Sekarang kita kena mohon kerja sendiri Tiba-tiba saya dipanggil untuk balik. Konon-konon dah dapat kerja. Bila saya mohon, bapa saya mohonkan kerja. Boleh gitu ya? Dulu. Orang lain mohon, dia, orang lain kerja. dia isi borang apa semua kan. Kerja saya di Arkib Negara, National Archive. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Menangis saya. Terpaksa balik kan. Menangis saya. Bapa saya kata, takkan nak duduk Malaysia ni, balik. Kan? Tapi hati tu harap-harap dapatlah masuk radio. Dapatlah masuk radio. Masa tu saya dah buat juga drama di RTM lah, drama radio. Dulu tak ada TV lagi kan. Pergi jugalah ke Arkib tu. Kerjalah juga Arkib dengan hati yang berat. Berat lah. Tapi saya nak kata berat tak berat. Bila dah kerja suka juga sebab saya suka sejarah. Kerja Arkib ni kena dengan sejarah. Kan? Jadi saya suka. Lepas tu tak kena pula tukar ke Jabatan Pengangkutan Jalan. Tak sampai 6 bulan saya dapat offer RTM. Alhamdulillah. Tahun 73 saya masuk ke RTM. Itulah ceritanya. Mendengarkan sesugalo cerita Datuk Hafsah saya rasa inilah antara kelebihan beliau. Bila menghasilkan lirik serikatan lagu, dikutip, diambil daripada pengalaman yang begitu luas. Begitu kisahnya yang dapat kita bongkar, selongkar, ambil iktibar di mana wajar. Bagaimana bermulanya sejarah Datuk Johari Saleh dan Datuk Hafsah Hassan memulakan karya mereka bermula dengan bakat yang dikembangkan menerusi peluang dan kesempatan. Kebetulan mereka berdua bermula di Singapura, selatan tanah air. Kemudian mereka berpindah ke Kuala Lumpur dan mengembangkan lagi bakat yang ada dan terus mencipta nama. Bukan saja nama peribadi tetapi juga nama organisasi dan juga nama dunia penyiaran di negara kita ini. Seorang jago dalam bidang muzik dan seorang lagi memang terkenal sebagai seorang penulis seni kata lagu. Datuk Johari Saleh dan Datuk Hafsah Hassan.